Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana dapat kita bersama pada hari ini dalam perkongsian mata pelajaran Maharat Al-Quran tingkatan 4. Tajuknya ialah Terjemah wa Manhaj Imam Warsh bahagian 2. Bersama dengan saya Ustaz Muhammad Firdaus bin Zamziba. Baik, kita teruskan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu Manhaj Imam Warsh, yang seperti mana kita telah bincang sebelum ini. Imam Warsh, mat badalnya, mat muttasilnya, mat mufasilnya, hukum ra dan taghdis lam. Banyak lagi lah yang kita telah bincang pada minggu lepas. Baik, iaitu pada pertemuan bahagian pertama. Okay, kita teruskan pada hari ini pada tajuk yang bahagian yang kedua, iaitu bab hamzataini min kalimatin, iaitu bab membincangkan berkenaan hamzataini, dua hamzah, min kalimatin, dalam satu kalimah. Kita teruskan. Idza ijtama'at hamzatani, apabila ijtama'at, berhimpun, hamzatani, dua hamzah, fi kalimatin wahidah, pada satu kalimah, wal ula minha maftuhah daiman, dan hamzah yang pertama itu berbaris fathah, wa thaniyah, dan hamzah yang kedua ini akan dibincangkan pada nombor 1, nombor 2 pada alif, ba dan jim. Baik. Jadi hari ini kita akan melihat pada bab hamzatain min kalimatin ini keadaan dua hamzah min kalimatin di dalam satu perkataan. Wal ula minha maftuhah, hamzah yang pertama berbaris atas. Okey. Kita lihat hamzah yang kedua je berbaris apa. Okey. Alif maftuhatan. So, hamzah yang pertama tadi berbaris atas, hamzah yang kedua pun berbaris atas. Berlaku dalam satu kalimah. Dua hamzah ini bertemu dalam satu kalimah. Hamzah pertama baris atas, hamzah kedua baris atas. Okay. Faquri'a biwajhaini, maka Imam Warsh akan membaca dengan dua wajah. Okay. Apakah wajahnya? Yang pertama, tashil hamzah as-thaniyah, meringankan hamzah yang kedua, min ghairil idkhal, tanpa menambah, memasukkan mat, iaitu panjang. Seperti mana kita baca riwayat Qalun sebelum ini, anzartahum kan, iaitu membaca dengan tashil bersama dengan idkhal. Tetapi Imam Warsh ini, apabila kita membaca dengan qiraat Warsh, hendaklah dibaca dengan tashil hamzah as-thaniyah min ghairil idkhal, tanpa masukkan huruf mat, iaitu baca dengan pendek lah. Tak perlu kita panjang pada hamzah, selepas hamzah ini, antara dua hamzah ni kita panjangkan dengan qadar dua harakat, jadi tak perlu. Jadi kita baca dengan tashil, iaitu baca ringan dan tanpa idkhal. Contohnya, anzartahum, dibaca dengan tahqiq, iaitu dibaca dengan hamzah berbaris fathah. Jelas. Hamzah yang kedua dibaca dengan tashil. Okey, baik. Yang kedua, boleh baca dengan dua wajah. Yang kedua dibaca dengan ibdal hamzah as-thaniyah. Membaca ibdal, iaitu menggantikan hamzah yang kedua harful mat, huruf mat ma'al isba'. Isba' ni maksudnya kenyang.
Mestilah dibaca dengan 6 harakat. Jadi ibdal menggantikan hamzah yang kedua ini, ya, hamzah yang kedua, kita lihat hamzah kedua, ya, jadi hamzah kedua ni dah hilang dah, ya. Digantikan hamzah yang kedua ini sebagai huruf mad 6 harakat. Jadi cara bacaannya hendaklah dibaca hamzah kedua itu dengan qadarnya 6 harakat. Okey. Anzartahum. Okey. Jadi yang pertama dibaca dengan tashil tanpa idkhal, yang kedua dibaca dengan ibdal hamzah yang kedua dengan huruf mad dengan qadarnya 6 harakat. Baik, itu adalah hamzah di dalam satu kalimah. Hamzah pertama berbaris fathah, hamzah kedua berbaris fathah. Baik, kita teruskan kepada ba. Hamzah pertama berbaris atas, hamzah kedua berbaris bawah. Berlaku dalam satu kalimah. Okey. Faquri'a bitashil hamzah as-saniyah min ghairi idkhal. Sama juga, ya. Membaca tashil hamzah yang kedua tanpa idkhal. Jadi sama dengan fathah. Kita lihat fathah tadi, ya. Tashil hamzah saniyah min ghairi idkhal. Membaca tashil hamzah yang kedua tanpa idkhal. Itu pada fathah. Pada kasrah pun sama juga bacaan Imam Warsh. Cuma yang tak ada adalah bacaan ibdal. Ya, ibdal ni hanya duduk pada bacaan fathah. Baik, cara bacaannya, ya, kita baca baris hamzah yang pertama itu baris fathah a. Hamzah yang kedua dibaca dengan tashil, iaitu ringankan, ya. Okey. Jadi aiza. Okey, kesalahan apabila kita mentashil, kita bunyikan huruf ha. Aiza. Tak nak, ya. Dia mestilah di antara baris huruf ya, ya. Baris atas dengan huruf ya. Okey. Baris bawah, ya, dengan huruf ya. Jadi aiza. Baik. Seterusnya huruf jim madmumah. Ya, hamzah yang kedua berbaris dhammah. A'unabbi'ukum. Ya, faquri'a bitashil hamzah as-saniyah. Maka Imam Warsh membaca dengan tashil hamzah as-saniyah, hamzah yang kedua min ghairi idkhal. Sama juga dengan tanpa menambah huruf alif. Jadi cara bacaannya, ya, hamzah pertama berbaris fathah. Tahqiq, ya, hendaklah dibaca dengan bunyi hamzah yang sebenar. Dan hamzah yang kedua dibaca dengan tashil, ya, tanpa idkhal. Jadi cara bacaannya aunabbi'ukum. Baik. Jadi selesailah bab dua hamzah di dalam satu kalimah. Okey. Seterusnya kita pergi ke bab dua hamzah di dalam dua kalimah. Yang tadi dua hamzah dalam satu kalimah. Tetapi bab hamzatain min kalimatain ini bab membincangkan dua hamzah dalam dua kalimah. Baik. Yang pertama, antakuna hamzatul ula akhiral kalimah. Hendaklah hamzah yang pertama itu berada di akhir kalimah. Okey. Hamzah yang pertama, kita bincang dua hamzah tadi dalam dua kalimah. Hamzah yang pertama berada di akhir kalimah yang pertama. Okey. Wal hamzatu tsaniyah awal kalimah as-tsaniyah. Dan hamzah yang kedua berada di awal kalimah yang kedua. So dia bertemu di mana? Ya, hamzah pertama berada di hujung kalimah yang pertama, hamzah yang kedua berada di awal kalimah yang kedua. Maka mereka bertemu di akhir kalimah yang pertama
dan di awal kalimah yang kedua. Jadilah pertemuan. Okey, hamzah. Nombor 2, tanqasimu ila qismain. Okey. Terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, hamzataini muttafiqatai harakah, iaitu hamzah dua-duanya berbaris sama. Okey. So kita nak tengok baris sama macam mana? Hamzah pertama tadi berbaris atas. Ya. Hamzah yang kedua pun berbaris atas. Hamzah pertama berbaris dhammah. Hamzah yang kedua pun berbaris dhammah. Hamzah yang pertama berbaris kasrah. Hamzah yang kedua pun berbaris kasrah. Okey. Yang kedua, bahagian yang kedua, hamzataini mukhtalifatai harakah, iaitu dua hamzah baris dia tidak sama. Hamzah pertama baris atas, ya, hamzah kedua baris dhammah. Hamzah pertama baris atas, hamzah kedua baris kasrah. Itu akan dibincangkan selepas ini. Baik, kita pergi kepada bahagian yang pertama, hamzataini muttafiqal harakah, iaitu dua hamzah yang bertemu barisnya sama. Ya, berlaku dalam salah satu ahwal, berlaku dalam 3 keadaan. Baik, keadaan yang pertama, hal yang pertama, maftuhatani, dua-duanya berbaris fathah. Okay. Contohnya, thumma idza syaa ansyarah. Kita lihat ya. Betul tak syarat dia? Dua hamzah dalam dua kalimah. Hamzah yang pertama berada di akhir kalimah yang pertama. Hamzah yang kedua berada di awal kalimah yang kedua. Dan syarat yang ketiganya adalah kedua-duanya barisnya sama. Okey. Bagaimana Imam Warsh baca? Apabila kita nak baca dengan qiraat Warsh, bagaimanakah kita nak baca bila kita jumpa hamzah yang begini? Maka ya, perlulah kita baca dengan tashil hamzah as-saniyah, mentashilkan hamzah yang kedua. Kita lihat sini ya. Kita nak tashil hamzah yang kedua, baina hamzah wal alif, di antara bunyi hamzah dan alif. Okey. So cara bacaannya syarah. Kita tashilkan. Okey. Bacaan yang kedua juga bagi Imam Warsh, ibdal hamzah as-saniyah harful mad, menggantikan hamzah yang kedua ini dijadikan huruf mad, panjangnya 6 harakat. Ya. Jadi cara bacaannya, dia tidak dibaca dengan tashil dan tidak dibaca dengan fathah. Ia dibaca dengan panjang saja 6 harakat. Okey. Syarah. Okey. Yang kedua, maksuratani. Okey. Hamzah yang pertama baris kasrah, hamzah yang kedua baris kasrah. Berlaku dalam 2 kalimah. Okey. Dan hamzah yang pertama berada di akhir kalimah yang pertama, hamzah kedua berada di awal kalimah yang kedua. Bagaimanakah bacaan Imam Warsh? Ya, Imam Warsh membaca dengan tashil hamzah as-saniyah, mentashilkan hamzah saniyah baina hamzah wal ya, di antara bunyi hamzah dan huruf ya. Jadi cara bacaannya haulain. Baik. Yang kedua, ibdal hamzah as-saniyah harful mad, menggantikan hamzah itu sebagai huruf mad.
Jadi cara bacaannya okey. Cara yang ketiga iaitu ibdal hamzah as-saniyah ilal ya maksurah. Menggantikan hamzah yang kedua, as-saniyah ni hamzah yang kedua, ila kepada ya maksurah, kepada huruf ya berbaris kasrah. Diganti terus kepada huruf ya berbaris kasrah. Cara bacaannya iying dibunyikan ya itu sebagai huruf ya, hamzah itu sebagai huruf ya berbaris bawah. Yang ketiga, madmumatani, iaitu hamzah yang pertama berbaris dhammah, hamzah yang kedua berbaris dhammah. Cara bacaannya membaca dengan tashil hamzah as-saniyah bainal hamzah wal waw, iaitu dengan membaca tashil hamzah as-saniyah, hamzah yang kedua, di antara bunyi hamzah dan waw. Cara bacaannya awliya ulaik. Lagi sekali, awliya ulaik. Jadi hamzah pertama dibaca dengan tahqiq u, hamzah kedua dibaca dengan tashil ula. Okey. Yang kedua dibaca dengan ibdal hamzah as-saniyah, mentashilkan hamzah yang kedua. Hamzah yang kedua ini harful mad, dengan huruf mad. Cuma untuk hamzah pada baris dhammah ini, pada keadaan begini, tidak boleh dibaca dengan 6 harakat. Sebabnya selepas huruf hamzah ini bukan huruf yang mati. Selepasnya bukan huruf yang berbaris sukun. Berbeza dengan haula'iin, kerana hamzah yang keduanya, selepas hamzah kedua ada huruf berbaris. Okey, kita lihat di sini ya. Dibaca dengan 6 harakat tadi kan, badal. Cuma yang ini tidak boleh kerana selepasnya ada huruf berbaris. Jadi kalau kita lihat cara bacaan di dalam QR code ini, ada sedikit lah kekhilafan. Yang dalam QR code ni baca dengan 6 harakat. Dan cara bacaannya awliya ulaik. Jadi alhamdulillah kita telah melihat bagaimana keadaan dua hamzah di dalam satu kalimah barisnya sama. Baik, seterusnya hamzah mukhtalifatani, iaitu barisnya tidak sama, terbahagi kepada 5 bahagian. Okey. Kita pergi pada yang pertama, maftuhah. Hamzah yang pertama berbaris atas, hamzah kedua berbaris bawah. Hamzah pertama berbaris atas, hamzah kedua berbaris bawah. Bagaimanakah Imam Warsh membaca pada ayat ini? Cara bacaannya ialah dengan tashil hamzah as-saniyah, mentashilkan hamzah yang kedua baina hamzah wal ya. Jadi contohnya kita baca waja'aik.
Aikh. Yang kedua, hamzah yang pertama baris atas, hamzah kedua baris dhammah. Okay. Jadi Imam Warsh baca bagaimana? Tashil hamzah yang kedua, tashil hamzah as-saniyah, iaitu mentashilkan hamzah yang kedua baina hamzah wal waw, di antara bunyi hamzah dan waw. Baik, contohnya kita baca wajaa ummah. Yang ketiga, hamzah yang pertama berbaris kasrah, hamzah kedua berbaris fathah. Cara bacaannya dengan ibdal hamzah as-saniyah ya'an. Ibdal menggantikan hamzah, iaitu hamzah as-saniyah, hamzah yang kedua ya'an. Jadikan hamzah yang kedua huruf ya. Cara bacaannya as-sama'i yawitina. Okey. Itu baris kasrah. Kasrah ni satu je. Dia tak ada kasrah dhammah dalam Quran. Ya. Tiada dalam Quran kalimah yang hamzah yang pertamanya baris kasrah, hamzah keduanya berbaris dhammah. Tak ada. Okey. Seterusnya kita pergi ke nombor 4. Hamzah pertama berbaris dhammah, hamzah kedua berbaris fathah. Ya, cara bacaannya ialah ibdal hamzah as-saniyah wawan, menggantikan hamzah yang kedua itu sebagai huruf waw. Ya, contohnya nasya'u wa sabnahum. Okey. Yang kelima, hamzah yang pertama berbaris dhammah, hamzah kedua berbaris kasrah. Hamzah pertama berbaris dhammah, hamzah kedua berbaris kasrah. Ya, Imam Warsh membaca dengan tashil hamzah tsaniyah baina hamzah wal ya. Mentashilkan hamzah yang kedua di antara hamzah dan ya. Cara bacaannya yasha'u ila. Yang kedua, ibdal hamzah tsaniyah wawan, menggantikan hamzah as-saniyah, hamzah yang kedua wawan sebagai huruf waw. Cara bacaannya yasha'u ila. Baik. Alhamdulillah kita dah selesai bab dua hamzah berlaku dalam dua kalimah. Okey, dia terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, bahagian dua hamzah itu barisnya sama, dan yang kedua, bahagian bagi dua hamzah itu barisnya berlainan. Seterusnya bab hamzah mufrad. Okey. Hamzah mufrad yang qasimu ila qismain. Hamzah mufrad terbahagi kepada dua bahagian. Wahuma. Ya, apakah ianya? Yang pertama, alif, idza kanat hamzah sakinah. Apabila hamzah berbaris mati min hamzah mufrad. Okey, kita lihat. Hamzah mati itu adalah hamzah mufrad. Fa'an lil kalimah, berada pada fa fi'il. Kalau bahasa Arab kita ada belajar fa fi'il, ain fa'il, lam fa'il. Baik, contohnya kita lihat kalimah yu'minun, yu'minu, ya. Hamzah yang mati ini adalah hamzah mufrad, berada pada fa fi'il. Okey. Maka fayubdiluha harfun mad, maka digantikan, ya, hamzah itu kepada huruf mad. Jadi dibuang hamzah tersebut. Asalnya yu'minu, dijadikan yuminu, dibaca dengan panjang dua harakat. Okey, dengan syarat hamzah mufrad itu berada pada fa fi'il. Baik. Ba, idza kanat hamzah maftuhah ba'da dhammin min hamzil mufrad fa'an lil kalimah. Ya, idza kana, apabila hamzah
maftuhah, berbaris fathah. Ni hamzah ya, maftuhah berbaris fathah. Ba'da dhammin, terletak selepas dhammah. So dhammah selepas dia ada huruf hamzah. Okey. Hamzah berbaris atas ni sebelumnya ada huruf baris dhammah. Okey. Hamzah itu adalah hamzah mufrad. Hamzah mufrad. Fa'al lil kalimah, berada dalam tempatnya bagi fa fi'il. Fayubdiluha wawan, maka digantikan hamzah mufrad itu sebagai huruf waw. Kita lihat contoh sini, asalnya muajjala. Jadi dibaca dengan muajjala, digantikan hamzah itu sebagai huruf waw. Baik, seterusnya kita pergi ke bab taqlil imalah. Bab fathah wal imalah wal taqlil. Apakah itu fathah? Fathah itu ialah dibaca dengan membuka mulut. Okay. Fathal fam. Hala an-nutqi bil harfi, iaitu membuka mulut ketika kita menyebut huruf tersebut. Contohnya huda, al-huda. Kita menyebut dengan al-huda. Itu kita membuka mulut. Dan tidak boleh kita buka terlampau sangat. Huda, huda. Tak boleh. Huda, mutawassit, iaitu pertengahan. Yang kedua, al-imalah. Apakah itu al-imalah? An-tanhu bil fathah, iaitu condong daripada fathah, qariban minal kasrah, daripada fathah huda, ya, dia dekat dengan qariban minal kasrah, dekat dengan baris bawah. Wabil alif qariban minal ya kathiran, daripada alif huda tu, alif da, dekat dengan huruf baris ya, kasrah ataupun ya. Jadi huda, hudi, baris kasrah, dia duduk dekat dengan kasrah, jadi dibunyi hude. Hude. Kalau kasrah, di, hudi. Jadi hendaklah dibaca dengan hude. Itu adalah imalah. Kemudian seterusnya at-taqlil, martabatun mutawassitah, iaitu martabat, tingkatan yang pertengahan di antara fathah dan imalah. So kita baca huda, fathah, imalah dibaca dengan huda. Huda. Itu adalah imalah. Dan taklil ini antara fathah dan imalah. Di bawah imalah ada kasrah. Jadi taklil duduk di antara imalah dan kasrah. Jadi dibunyi dengan huda. Okey. Kita lihat pada fathah, imalah dan taklil. Yang pertama, quri'a bil fathi wa taqlili kullul alifat min dhawatil ya. Imam Warsh akan membaca bil fathi dengan baris fathah, wa taqlil dengan baca taqlil, kullul alifat min zawatil ya, setiap alif, ya, daripada zawatil ya. Ini adalah zawatil ya. Kalau kita jadikan dia musanna, dia akan bunyi huruf ya, hudayani. Baik. Jadi Imam Warsh akan baca dengan al-huda, fathah. Yang kedua dibaca dengan taqlil, al-huda. Okey. Yang kedua, quri'a bit taqlil al-alifat, membaca dengan taqlil alif. Alif apa dia? Idza waqa'a ba'da ra, apabila alif duduk selepas huruf ra. Contohnya ishtara, ya, dibaca dengan ishtara, dengan satu wajah saja, ya. Berbeza dengan alif zawatil ya ini, ya, dibaca dengan dua wajah, fathah dan taqlil. Baik. Idza waqa'at qabla ar-ra maksurah mutatarrifah, apabila alif duduk sebelum huruf ra berbaris kasrah di hujung kalimah. Okey, contohnya ni. Huruf ra berbaris kasrah, ada huruf alif. Maka Imam Warsh akan baca dengan taqlil. Absarihim, ya, absarihim. Jangan dibaca dengan absa.
absir. Itu adalah imalah. Dan dia baca dengan absir. Kalau imalah, se. Kalau fathah, so. Baik. Seterusnya kita pergi kepada yang terakhir, iaitu bab ya al-idhafah. Imam Warsh akan membaca dengan bifathil ya al-idhafah, dengan membaris fathah ya idhafah. Idza kanat ba'daha, dengan syarat selepasnya ya hamzah maftuhah. Kita lihat sini ya, ini ya idhafah, lepas ni ada huruf hamzah. Asalnya ini baris bawah, tapi Imam Warsh akan baca dengan fathah. Inni ya a'lamu. Okey. Syarat yang kedua, hamzah maksurah. Ya idhafah, dengan dia akan memfathahkan ya idhafah jika selepasnya ada hamzah berbaris bawah. Fataqabbal minni ya innaka. Dia akan fathahkan. Okey. Al-hamzah madmumah, jika selepas ya idhafah ini ada hamzah berbaris dhammah. Inni ya uridu, dibaca dengan fathah. Dan yang terakhir, selepas ya idhafah ini ada lam ta'rif, alif lam ma'rifah. Cara bacaannya, la yanalu ahdiyadh zalimin. Baik, alhamdulillah, selesai sudah manhaj bagi riwayat Imam Warsh an-Nafi'. Jadi selepas ini kita akan buat tatbiq al-qiraah. Bagaimana kita nak mengaplikasikan, kita nak membaca dengan qiraat Warsh. Dan saya harap dengan perkongsian ini dapat kita mengaplikasikan bacaan kita dengan qiraat Warsh, insya-Allah. Dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.